Laut Mediterranean hari ini dikongsi bersama oleh tiga benua, Eropah, Asia dan Afrika. Dengan kedalaman maksimum 5,150 meter, ia terbentuk hasil tindak balas bumi ke atas lautan purba yang luas dikenali sebagai Tethys. Kewujudannya sejak jutaan tahun lalu merakam lipatan sejarah silam yang mewarnai latar belakang bumi di sekelilingnya. Ombak Laut Mediterranean tidak sekadar merubah wajah pantai sekitarnya. Malah, ia turut membawa kuasa asing melakarkan sejarah silam benua yang mengelilinginya. Antara daratan yang dipengaruhi secara langsung oleh laut bergelar Mare Nostrum di kalangan orang Rom bermaksud laut kami ialah Afrika Utara. Wilayah ini bukan sahaja menikmati iklim Mediterranean yang membezakannya dengan negara-negara Afrika yang lain. Malah, tamadun dan peradaban masyarakatnya turut disumbang oleh kuasa-kuasa besar yang singgah ke sini. Pada lewat kurun ketiga sebelum Masehi hingga awal kurun pertama Masehi, sebahagian besar negara Afrika Utara berada di bawah genggaman tentera Rom yang datang melalui laut seluas 2,509,000 km persegi itu. Tinggalan tamadun lama milik Rom dan kerajaan-kerajaan lain yang pernah bertapak di sini membina urutan sejarah Algeria sebelum kedatangan Islam. Tipasa, tinggalan bersejarah di barat pantai Mediterranean Algeria, terasas pada kurun ke-6 sebelum Masehi. Runtuhan binaan purba ini menjadi bukti kehadiran pelayar Finik, Rom, Vandal dan Byzantine ke utara benua Afrika. Ia asalnya pengkalan perniagaan pelayar Finik yang menguasai jalan perdagangan antara barat dan timur Mediterranean. Pada kurun kedua dan pertama sebelum Masehi, Tipasa jatuh ke tangan Rom. Pada waktu itu, ia menikmati perkembangan infrastruktur yang pesat. Peta asalnya melakarkan kota ini turut dilengkapi dengan mahkamah, tempat mandi sauna, rumah api, kawasan kediaman serta air pancut berhias batu marmar yang membekalkan air ke seluruh kota. Ia juga dipagari tembok batu yang melindunginya daripada ancaman serangan darat. Hari ini, Tipasa menjadi lokasi tumpuan warga Algeria beriadah sambil mengimbau sejarah silam menerusi kesan yang masih boleh dilihat. Antaranya, jalan utama seluas 14 meter lebar dan 200 meter panjang tinggalan Rom. Selain itu di sini juga terdapat arena dan teater serta rumah ibadah mereka. Kepesatan prasarana itu akhirnya jatuh ke tangan Vandal pada tahun 430 Masehi. Bangsa berasal dari pecahan kaum Jerman purba itu melakukan banyak kerosakan pada kota ini sebelum meninggalkannya kepada Byzantine, sebuah kerajaan pecahan Empire Rom. Apa yang nyata, Laut Mediterranean menjadi medan pertempuran antara Carthage, Rom, Vandal dan Byzantine sebelum ia diteroka sepenuhnya oleh pahlawan Islam silam. Pesisiran pantai berhampiran kota Tipasa sering menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pelancong menikmati keindahan sambil bersantai menghabiskan cuti musim panas. Lokasi ini juga
adalah antara pengkalan nelayan pesisir pantai di Algeria. Bentuk muka buminya seperti teluk amat sesuai dijadikan pengkalan kapal. Faktor ini mendorong pelayar Phoenix memilihnya sebagai pelabuhan perniagaan mereka di Laut Mediterranean sejak lebih 1000 tahun lalu. Pelayar Phoenix dikatakan berasal dari kawasan pantai Jordan dan Lebanon sebelum mendirikan kerajaan di timur laut Tunis 814 tahun sebelum Masehi, dikenali sebagai Carthage. Kerajaan itu berkembang pesat sebagai pusat perdagangan antara bahagian barat dan timur Mediterranean. Di celah-celah deretan perahu, tersergam bongkah batu nisan milik keluarga pedagang Phoenix. Kewujudannya mengukuhkan lagi kehadiran mereka di sini. Pelaut itu bukan sahaja menguasai perairan Mediterranean, malah penjelajahan mereka sampai ke lautan Atlantik. Selain bongkah batu nisan itu, sebuah lagi monumen tersergam di kawasan pantai ini. Ia mencetuskan nostalgia legenda tempatan terhadap keganasan yang dilakukan oleh orang Vandal. Tugu Laila Melha seolah-olah cuba menceritakan penderitaannya. Wanita malang itu dikatakan dicampak ke laut oleh Vandal, tetapi dia masih hidup. Keajaiban itu menimbulkan kemarahan Vandal, lantas mereka mengerat lidahnya. Walaupun lidah telah dikerat, dia masih boleh berkata-kata. Kebenaran cerita itu tidak dapat dibuktikan, namun jika ia benar-benar berlaku, ia adalah rahmat Allah ke atas penghuni bumi Algeria yang tertindas. Jiran di sebelah timur Algeria lebih dahulu merasai kehadiran pelayar Phoenix dan kuasa besar lain. Tunisia terletak di utara benua Afrika, bersempadankan Laut Mediterranean di bahagian utaranya. Kedudukan geografinya mendedahkan negara terkecil di Afrika Utara itu kepada pelayar-pelayar yang menguasai Laut Mediterranean. Ibu negerinya, Tunis, di sebelah timur Laut Tunisia, berperanan sebagai pelabuhan utama dan bandar terbesar di negara ini. Bandar ini terbahagi kepada bandar lama dan baru. Bahagian yang mempunyai tinggalan umat Islam serta tembok-tembok seperti kubu mewakili bandar lamanya. Manakala bahagian yang menampilkan unsur moden serta pengaruh Eropah pula dikategorikan sebagai bandar baru. Bahagian lama Tunis dimeriahkan dengan deretan bazar menjual pelbagai jenis barangan keperluan. Dengan jalan yang sempit serta berliku-liku, bahagian ini menjadi tumpuan warga tempatan menjalani aktiviti harian. Tunis menjadi ibu negeri Tunisia selepas memperolehi kemerdekaannya daripada Perancis. Dengan kepadatan penduduk melebihi 600,000 orang, ia adalah nadi pentadbiran, perniagaan dan tumpuan tinggalan sejarah silam di Tunisia. Suasana di lorong sempit menempatkan kedai-kedai kecil mewarnai kehidupan penduduk tempatan seawal jam 7 pagi hingga lewat 6 petang. Kesibukan ini diwarisi sejak 814 tahun sebelum Masehi lagi, ketika Tunis dijadikan pusat pemerintahan Carthage. Sebagai sebuah kuasa paling berpengaruh di Afrika Utara, Carthage kemudiannya menguasai bahagian selatan semenanjung Iberia, Sardinia dan sebahagian Sisili. Menjelang penghujung kurun ke-9 sebelum Masehi, bandar ini telah dimajukan sebagai pusat perniagaan oleh pelaut-pelaut Phoenix. Ia dikenali sebagai bandar baru di kalangan mereka. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pusat perniagaan, ia dilengkapi 2 buah pelabuhan yang dihubungkan oleh terusan. Bandar itu menonjolkan pencapaian teknologi Phoenix sebagai pelaut yang disegani sekitar Mediterranean.
Faktor itu telah mendorong pesaingnya iaitu Rom hadir ke utara benua Afrika. Merebut kepentingan perniagaan, Carthage dan Rom akhirnya terjebak dalam kancah peperangan Finik yang memakan masa selama 118 tahun. Kekalahan Carthage dalam Perang Finik pertama telah mendorong panglimanya Hamilcar Barca menawan Spanyol untuk melunaskan ganti rugi perang kepada Rom menyamai nilai gaji 200,000 askar Rom selama setahun. Kekayaan hasil bumi Spanyol diharap dapat meringankan bebanan mereka. Usaha penjajahan Hamilcar diteruskan oleh anaknya. Mewarisi ketokohan sebagai panglima perang daripada bapanya, Hannibal dilihat sebagai pembela Carthage menentang Rom. Pada 218 tahun sebelum Masehi, Rom mengisytiharkan Perang Finik kedua ke atas Carthage. Kali ini, ia berpunca daripada sikap tidak puas hati Hannibal terhadap Rom yang menjalin hubungan dengan Saguntum, sebuah bandar di Spanyol. Sudah jatuh ditimpa tangga, Carthage semakin terhimpit apabila gagal buat kali keduanya. Runtuhan kota Carthage di penjuru bandar Tunis menterjemahkan penderitaan mereka. Scipio, panglima Rom bergelar Africanus, membawa maksud penguasa Afrika, telah menewaskan Hannibal dan menempa tapak penjajahan Rom di Afrika Utara. Rentetan daripada kejayaan itu, antara 149 tahun hingga 146 tahun sebelum Masehi, Scipio mengepung bandar Carthage selama 3 tahun sebelum menggempurnya. Kejatuhan Carthage ke tangan Rom menamatkan peperangan Finik dan mengakhiri era penguasaan Carthage ke atas Afrika Utara. Rom melakukan banyak kerosakan ke atas bandar ini. Mereka mengambus saki-baki bangunan selepas melakukan pembunuhan beramai-ramai. Seterusnya, mereka menabur garam supaya tanah di sini tidak subur dan dilupakan oleh generasi baru. Wajah terkini kawasan kediaman menghadap Laut Mediterranean berhampiran kota Carthage menenggelamkan kisah lampau penjajah di awal kurun Masehi. Kediaman yang kebanyakannya dimiliki oleh golongan berada menjadikan perumahan di sini kawasan elit, walaupun sejarah merakamkannya sebagai lokasi penghapusan etnik terawal di dunia. Percampuran antara penduduk tempatan dengan kuasa-kuasa asing yang hadir sejak sebelum Masehi lagi telah membentuk keunikan lebih 9 juta orang penduduk Tunisia hari ini. Walaupun penduduk asalnya terdiri daripada kaum barbar, namun kini hanya 2% sahaja daripada jumlah penduduk Tunisia bertutur dalam bahasa itu. Majoritinya menggunakan bahasa Arab, manakala bahasa Perancis sebagai bahasa kedua. Sungguh pun pernah muncul sebagai pusat perniagaan Empire Carthage. Ekonomi Tunisia hari ini lebih bergantung kepada hasil minyak, industri kilang dan pelancongan. Sebahagian besar penduduknya terlibat dalam sektor perkhidmatan. Sejarah penjajahan utara Afrika tidak berakhir setelah kehancuran Carthage. Bermula kurun kedua sebelum Masehi hingga kurun kelima Masehi, wilayah itu menjadi sebahagian daripada jajahan Rom. Seterusnya ia dikuasai pula oleh kaum Vandal, pesaing baru Rom. Menjelang tahun 430 hingga 534 Masehi, Vandal diusir keluar daripada bumi ini oleh Byzantine. Penjajahan Rom di Afrika Utara pada kurun ketiga sebelum Masehi hingga kurun pertama Masehi mencorakkan sejarah wilayah ini. Berasal daripada perkampungan gembala kambing di atas bukit berhampiran sungai Tiber di tengah Itali kira-kira 3,000 tahun lalu.
Wilayah Rom akhirnya berkembang pesat dari England hingga ke Afrika Utara dan dari Lautan Atlantik ke Asia Barat. Tinggalan mozaik di kediaman Jason Magnus, seorang pembesar Byzantine, menyingkap sejarah perpecahan antara Rom Barat dan Rom Timur. Kemunculan Vandal di Afrika Utara pada kurun ke-6 Masehi memberi ruang kepada Byzantine atau Rom Timur mengambil alih wilayah Rom Barat. Konstantinopel menjadi pusat asal pemerintahan Rom. Manakala sempadan Rom Timur termasuk wilayah di tenggara Eropah, barat daya Asia dan bahagian utara Afrika. Kejayaan mengusir Vandal membolehkan mereka menguasai wilayah Rom Barat di Eropah Timur. Sabratha, runtuhan kota Byzantine di Tripoli, Libya, berkembang pesat pada kurun pertama dan kedua Masehi ketika diterajui oleh Maharaja Rom Septimus Severus. Pada kurun keempat Masehi, banyak kerosakan telah berlaku pada bandar ini akibat gempa bumi. Kehadiran Vandal hingga kurun ke-6 Masehi menambah lagi kecacatan pada infrastrukturnya. Ketika di bawah era Justinian, seorang Maharaja Byzantine, projek pembangunan Sabratha digerakkan semula. Sebagaimana runtuhan Tipasa di Algeria dan Kartaj di Tunisia, Sabratha juga bermula sebagai pengkalan pelaut Finik pada lewat kurun ke-5 dan awal kurun ke-6 sebelum Masehi. Kekalahan Kartaj dalam Perang Finik membawa Sabratha ke dalam era pemerintahan Rom. Walaupun kota ini kemudiannya diambil oleh Byzantine, namun dasar pemerintahannya dan pengaruh seni benanya serupa dengan kerajaan Rom. Sewaktu Sabratha menikmati perkembangan prasarananya, Numidia, sebuah kerajaan barbar di Algeria, telah diserap menjadi sebahagian daripada wilayah Byzantine. Kerajaan ini dikuasai oleh dua puak utama yang terkenal dengan kemahiran menunggang kuda. Peperangan Finik mempengaruhi secara langsung politik pemerintahannya. Massanissa, raja di timur Numidia, menyokong Rom, manakala raja di bahagian baratnya menyebelahi Hannibal, Jeneral Kartaj. Kekalahan Kartaj telah membolehkan Massanissa menguasai bahagian timur dan barat Numidia. Malah kerajaannya menjadi pembekal makanan dan buah-buahan kepada Rom. Byzantine muncul sebagai kerajaan pecahan Rom terakhir menguasai Afrika Utara. Laut Mediterranean bertanggungjawab membawa kuasa penjajah itu dan pengaruh asing lain ke utara Afrika. Gelora badainya menghempas keras tebing batu di pesisir pantai benua ini sebagaimana kegetiran penduduk tempatan meniti bilah-bilah hari di bawah dasar penjajah. Namun, laut ini jugalah yang memainkan peranan sehingga pembawa panji-panji Islam dari tanah Arab terpanggil untuk membela nasib penduduk Afrika Utara.